Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Nurul Syarafina daripada Fisha Billion Enterprise dan kepakaran Nurul adalah membantu si rumah menjadi usahawan yang berjaya hanya bermula pada rumah dengan menggunakan dua produk iaitu minyak bubble belly oil dan juga keripik ibu. Inilah dua produk yang Nurul fokuskan untuk membantu si rumah di luar sana menjana pendapatan setiap hari, insya-Allah dengan orang cakap dengan ilmu, dengan juga strategi dan juga beberapa benda yang Nurul kongsikan, insya-Allah boleh membantu si rumah, ibu tunggal dan wanita di luar sana yang nak belajar berniaga dan tak tahu nak jual produk apa, Nurul boleh bantu insya-Allah. So pagi ni Nurul nak share dengan anda apakah tips-tips untuk kekalkan momentum supaya lebih bersemangat setiap hari, dan lagi-lagi pada orang yang nak berniaga, yang rasa macam stresnya hari ni tak ada sales langsung, stresnya apa nak kena buat lagi kan, tak tahu apa lagi nak kena buat. Tapi sebenarnya kalau kita nak berniaga, paling penting sekali adalah you maintainkan you punya momentum dan juga mindset setiap hari. Kalaulah bagi anda diberi 1001 sekalipun strategi, tapi kalau mindset anda belum ready untuk berniaga, okey, anda belum ada strategi, anda tidak ada plan, dan orang cakap main posting, lepas tu ayat main bagi je, tak orang kata tak filter, tak buat ayat dengan betul, dan dia takkan kena kepada customer yang anda nak sebenarnya. Okey, dan tips Nurul yang pertama untuk anda kekalkan momentum setiap hari adalah dengan fikir semula kenapa anda nak mula berniaga. Okey, sebab Nurul ada bagi tahu juga dengan tim-tim Nurul bagi tahu dengan diorang, tak ada orang dalam dunia ni yang nak berniaga saja tiba-tiba. Tak, tiba-tiba tu mesti ada sebab. Kenapa dia tiba-tiba nak berniaga? Kenapa tiba-tiba kita trigger macam, oh aku nak berniaga lah. Mesti ada sebab kenapa. Sama ada kita nak buat saving, ataupun kita rasa macam duit tak cukup, ataupun kita tengok orang lain kaya, orang lain ada kereta sebab berniaga, kita pun nak berniaga juga. Ataupun kita tengok orang berniaga macam senang, goyang kaki pun kita nak berniaga juga. Mesti ada sebab kenapa kita berniaga. Ingat semula. Kalau misal kata you tengok orang lain kaya dengan berniaga dan you nak berniaga juga, dan lupakan niat untuk berniaga. Tapi misal kata kalau you punya niat memang betul-betul kuat, you berniaga sebab you nak ubah hidup keluarga, ataupun you berniaga sebab you nak tambah pendapatan, ataupun you berniaga sebab you nak bayar duit insurans, ataupun you berniaga sebab you nak orang kata ada saving masa depan, beli emas, beli aset dan sebagainya, dan itu adalah sebab-sebab yang kuat, dan you kena sentiasa ingat perkataan tu, big why dalam hidup you. Apa sebenarnya matlamat yang you nak dalam hidup, yang you nak kejar dalam hidup ni, kalau you berniaga. Benda-benda tu yang kena ingat, yang akan sentiasa bagi you semangat setiap hari. Ada orang yang hantar PM dekat Nurul, hantar WhatsApp dekat Nurul, dia cakap macam mana you boleh maintain bersemangat, dan tu senyum, lepas tu buat live lagi kan. Apa yang ada dalam fikiran you sebenarnya kan? Tak takut ke orang kecam, orang marah, orang maki dan sebagainya? Nurul senyum je dekat dia, dan Nurul cakap dengan dia, Nurul ada big why Nurul. Nurul ada sebab kenapa Nurul berniaga. Nurul ada sebab, dulu Nurul punya sebab nak berniaga adalah Nurul nak tambah pendapatan dalam family. Tapi bila dah lama-lama Nurul berniaga, Nurul rasa nak tengok satu demi satu kejayaan dalam tim-tim Nurul. Nurul ada sahabat-sahabat bersama Nurul, Nurul ada ibu tunggal, Nurul ada suri rumah yang tak pernah berniaga langsung, dan Nurul ada budak-budak universiti yang tak pernah pun ada pengalaman berniaga. Dan Nurul ada niat nak tengok setiap satu daripada diorang tu orang cakap berkembang dan dapat jana pendapatan setiap hari, dapat cash flow masuk setiap hari. Orang kata tak kisah, kalau anda nak mulakan dengan nak dapat 1 juta yang pertama, anda kena tahu macam mana nak buat RM1 yang pertama. Anda kena tahu macam mana nak buat RM2,000 yang pertama. Anda kena tahu macam nak buat RM10,000 yang pertama. Dan kemudian baru anda boleh kejar kepada 1 juta yang pertama. Nurul tidak pernah meletakkan harapan yang macam, oh hari ni kau kena ada sales RM2,000, hari ni kau kena ada sales RM3,000. No, tak ada. Nurul memang tahu proses berniaga bukan mudah. Dia bermula daripada RM1, baru anda boleh grow kepada RM2,000, RM3,000, RM4,000 dan sebagainya. Itu adalah Nurul. Sebab Nurul sendiri merasai pengalaman berniaga daripada umur 10 tahun sehingga umur 27, 17 tahun Nurul melalui proses berniaga, dan ia bukan mudah. Nurul faham. Dan lagi-lagi kalau kita tak ada circle, kita tak ada sahabat, kita tak ada mentor, ataupun kita tak ada leader, ataupun tak ada cikgu yang tolong pushkan kita everyday, yang remind kita jangan lupa untuk posting, jangan lupa untuk bagi salam dekat sahabat-sahabat, jangan lupa untuk komen posting orang lain. Kita tak ada orang yang nak tolong pushkan everyday, dan dia akan buat kita rasa leka everyday. Dan kemudian kita akan rasa macam, oh berniaga ni sebenarnya lebih elok makan gaji lah daripada berniaga. Sebab tu kalau you nak kekalkan momentum hari-hari, you kena ada circle. Kena ada circle, orang yang tolong push hari-hari. Hai. Senyum pula dia.
Okey. Kadang orang tanyalah macam mana nak kekalkan momentum tu kan, tapi kena ada circle lah, circle sahabat-sahabat yang orang kata berniaga juga. Lepas tu kalau macam kita ada join beberapa team yang sama produk dengan kita, sama leader dengan kita, kekalkan dalam circle tu supaya diorang boleh kongsi each other apa yang diorang buat everyday, apa yang diorang punya orang kata aktiviti hari-hari, lepas tu apa lagi yang patut dibuat dan sebagainya. So benda-benda tu yang you kena tahu everyday. Dia tak boleh buat seorang-seorang. Berniaga ni tak boleh buat seorang-seorang. You takkan jadi kalau you buat seorang-seorang. Lagi-lagi kalau kita memang tak ada ilmu, tak ada sahabat, kita tak pernah ada pengalaman berniaga dan tiba-tiba kita nak start dan kita start seorang-seorang. Sebab tu memang ramai yang nasihatkan kalau nak mula berniaga, jual produk orang lain dulu. Jual jadi agent ke, jadi dropship ke, jadi stockist ke. Tapi bukan produk kita sendiri. Sebab kita nak tahu macam mana kita nak, orang kata nak jual produk tu. It's not easy. Not easy. Lagi-lagi kalau macam produk tu tak tahu dia punya pasaran siapa, kita tak tahu customer dia siapa kan. So kalau you tiba-tiba keluarkan produk sendiri dan you tak pernah pun belajar berniaga sebelum ni, dan you punya modal akan hangus. You punya modal akan hangus. Dia tidak akan, orang cakap tidak akan berkembang setiap hari. Dan salah satu lagi momen untuk anda kekalkan momentum setiap hari adalah anda kena sambung belajar. Belajar. Tak kisahlah dengan siapa-siapa sekalipun, anda kena belajar cara untuk berniaga yang betul. Okey, cara berniaga yang betul, yang tak buang masa, yang rasa macam kalau sekali posting tu boleh terus jenis yang kalau sekali posting tu boleh nampak dah impact dia. Nak yang macam tu. Kita tak nak kalau kita posting hari ni dan tak ada orang tanya, tak ada orang PM. Dia kalau orang PM tu dah bagus. Maksudnya orang nampak. Ada setengah juga posting, orang tak pernah like, orang tak pernah share. Tapi ada banyak mesej yang masuk. Ada banyak WhatsApp yang masuk. Dulu selalu macam tu. Dulu ada juga dapat kadang-kadang macam Nur tak pernah dapat like Nurul punya post, Nur tak pernah dapat share daripada Nurul punya post. Tapi banyak yang WhatsApp. Memang ada banyak yang WhatsApp. Secara jujurnya memang banyak yang WhatsApp. Sebab tu Nurul nasihat kat luar sana, kalau anda nak kekalkan momentum, anda kena tahu apa matlamat anda berniaga. Dan apa sebab anda berniaga. Siapa sebab anda berniaga. Siapa. Siapa ni penting. Lagi-lagi kalau macam anda kata, oh aku nak tengok anak-anak aku bahagia. Aku nak tengok family aku bahagia. Aku nak tengok mak ayah aku bahagia. Kita nak benda-benda yang macam tu. Kalau you betul-betul nak benda-benda yang macam tu, you akan kekalkan momentum every day. You akan bangun pagi, you akan rasa segar, you akan rasa bersemangat untuk buat posting, untuk you jumpa orang, bawa barang, untuk you jual dengan orang secara physically. You akan buat benda tu sebab you nak. You tahu apa yang you nak. Benda ni sangat-sangat penting. Janganlah kita rasa macam ada orang kata, oh berniaga ni boleh kaya, berniaga ni boleh jadi jutawan. Dia melalui satu fasa yang you kena percaya kepada proses dia. You kena percaya pada proses A untuk bergerak kepada proses Z. Dia bukan A hari ni, anda terus jadi Z besok. Kan? Ada yang cakap macam, tanyalah dengan Nurul kan, Nurul macam mana you kekalkan momentum everyday kan? Bangun pagi, bersemangat, kadang nak kena senyum, nak kena buat selfie, nak kena packing barang, nak kena hantar anak pergi taska, nak kena pergi kerja lagi dan sebagainya. So banyak benda yang Nurul kena buat sebenarnya. Tapi untuk Nurul terus kekalkan momentum adalah kena kenal Big Why. Nurul kena tahu apa yang Nurul buat setiap hari, Nurul tahu apa motif Nurul buat everyday. Benda tu sangat-sangat penting untuk you kekalkan momentum everyday. It's not easy, Nurul tahu, tak senang, tak mudah. Nurul faham tak mudah. Dia dijawab pula dah. Nurul tahu tak mudah, tapi you kena buat. You kena buat everyday. Kalau you tak buat sekarang, dan lagi masa akan datang lagi susah. Dan Nurul sangat-sangat suka untuk nasihatkan kepada wanita-wanita yang muda dekat luar sana. Anda mungkin umur 17 ke, anda mungkin 19 ke, umur 20 ke, tak kisah. Tapi kalau you ambil tindakan sekarang, untuk 30 tahun akan datang, you dah boleh buat saving, you dah boleh free. Ramai orang yang tak tahu apa impian dia sebenarnya. Nurul bagi tahu dengan anda, salah satu yang patut yang anda kena ada impian everyday adalah anda nak financially free. Financially free tu maksudnya pada satu umur, pada mungkin anda kata okeylah, umur 40 aku dah tak nak kerja dah. Okey, pada umur 40 tu kita panggil sebagai financially free, yang maksudnya you dah tak ada hutang, you dah boleh bayar duit rumah, you dah boleh orang cakap hantar sekolah international tanpa ada hutang, you dah boleh habiskan segala hutang you, you dah boleh gunakan every duit you tu untuk you enjoy sahaja. Maksudnya you dah tak kerja dah. So 40 years old, masa umur yang 40, you dah ada target aku nak financially free. Maksudnya bebas kewangan, bebas daripada hutang, bebas daripada kekangan duit. Maksudnya you boleh beli semua benda tanpa you tengok price list. Kalau siapa yang tak ada impian, Nurul bagi tahu dengan anda kena ada impian ni everyday.
Dan Nurul ada impian ni untuk Nurul ada financial free. Sebab Nurul rasa macam penat sangat Nurul nak bayar hutang every month. Lepas tu Nurul nak kena bayar hutang tu, Nurul nak kena bayar hutang ni. Banyak benda yang Nurul nak kena bayar. So Nurul rasa macam stresnya. Why not every day, one day kalau kita boleh financial free. Tak payah ada hutang dah. Tak payah orang kata nak fikir, nak beli apa pun kena tengok duit dulu. Ada tak, macam mana nak buat? Nurul fikir juga macam tu. Tu rasa macam trigger point, rasa macam why don't kita berniaga, kita saving, kita invest. So that masa umur 40 tahun Nurul rasa macam Nurul tak payah nak kerja dah. Sebab duit yang Nurul orang kata buat sales, kita masukkan dalam saving. Dah saving kita investkan pula. Dan invest biar duit tu grow sampailah umur mungkin 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, duit tu dah berkembang dah. So benda tu yang Nurul nak sebenarnya. Nurul sebenarnya trigger point Nurul start berniaga ni, Nurul berniaga semula. Nurul berniaga semula sebab dulu masa umur 10 tahun sehingga umur 17 tahun, Nurul 19 tahun, Nurul berniaga dengan mama. Mama ajar Nurul berniaga dulu. Daripada umur 10 tahun sehingga umur 19 tahun. Dan pada umur 19 tahun tu, Nurul niat dalam hati, Nurul cakap Nurul tak akan berniaga seumur hidup Nurul. Sebab Nurul dah cakap, berniaga ni satu benda yang sangat-sangat susah. Dan Nurul nampak family Nurul struggle gila. Sampai kena jual rumah, kena jual kereta. Banyak benda yang kita jual sampai everyday kita cuma makan nasi dengan telur sahaja. So Nurul rasa macam umur 19 tahun Nurul cakap, aku dah tak nak berniaga dah. Apa saja orang cakap aku takkan berniaga. Nurul fikir macam tu. Tapi bila umur Nurul 27, which is Nurul dah ada anak, Nurul dah ada 2 orang anak, Nurul dah masa PKP hari itulah, masa PKP tahun 2020 bulan 4, masa dia umumkan PKP kan, Nurul rasa macam apa yang aku nak kena buat kat rumah ni kan, dengan hutang, dengan duit tak ada. Nurul dah bayar hutang secara jujurnya, Nurul dah bayar semua hutang every month tu, masa moratorium tu dah tak ada. Nurul cuma tinggal duit dalam akaun cuma ada RM35 sahaja. Nurul rasa macam sedih gila. Nurul macam, apa aku nak makan dengan anak-anak aku ni? Lepas tu anak Nurul minta spaghetti. RM15 harga spaghetti tu. Nurul macam, ya Allah mahalnya RM15 tu. Macam mana aku nak bagi dekat anak aku makan? Tak kata nak cakap mama tak ada duit, mami tak ada duit, mami tak ada duit, daddy tak ada duit, takkan nak cakap macam tu kan? So Nurul rasa macam, why not kita mula berniaga? Tapi Nurul ambil tindakan untuk Nurul mula berniaga dengan Nurul belajar. Nurul tak ada nak berniaga tiba-tiba, tak ada. Sebab Nurul tahu yang diri Nurul ni perlukan ilmu. Nurul perlukan orang untuk guide Nurul. Nurul perlukan orang untuk bersama dengan Nurul, untuk push Nurul every day. Sebab Nurul adalah seorang yang sangat cepat drop momentum dia. Nurul macam hari ni okey, lepas tu besok dah tak ada semangat. Hari ni okey, bukan masalah besok tau, bukan masalah 24 jam. Masalahnya Nurul pagi okey, petang tu Nurul dah tak ada mood dah. Nurul rasa macam, malasnya nak buat kerja, malasnya nak posting. Dah banyak benda dalam kepala yang rasa macam, okey aku dah tak nak buat dah. So Nurul rasa macam, okay, tak boleh. Nurul kena ada dalam circle-circle yang orang kata pushing factor, yang orang kata sentiasa bersemangat everyday, kena belajar, kena push buat sales, kena push untuk jumpa orang, kena push untuk kata tengok hala tuju, tengok business model balik, kena tengok matlamat balik kenapa kita buat kerja-kerja tu semua. And I think I can be like orang kata kalau nak momentum tu everyday kena naik tu, memang kena tahu matlamat lah. Kena tahu matlamat apa yang you kejar sebenarnya dalam hidup. Kalau you tahu apa yang you kejar dalam hidup, insyaAllah you boleh kekalkan momentum tu everyday. Tak perlu orang push, tak perlu orang kejar, tak perlu leader push, tak perlu, sebab you tahu apa yang you nak dalam hati. Tak ada yang macam cakap dengan Nurul, ada Twitter, satu Twitter yang Nurul rasa macam geramnya, ya Allah geramnya dengan Twitter tu. Nurul tak marah dengan Twitter tu. Nurul faham ada setengah orang dia memang merasai geram dalam hati dan dia nak meluahkan dekat Twitter, dan orang pula screenshot dan viral kan, hantar dekat Nurul lagi. Nurul rasa macam geram lah, sebab dia kata kat situ, dia cakap sebenarnya banyak company yang target dia bukannya customer, tapi target dia adalah agent yang jadi customer dia. Nurul macam geram lah. Nurul kata dia macam, for me, like, kalau you nak jadi agent, you nak mula berniaga, you kena tahu kenapa you nak berniaga. Kalau you dah ada matlamat macam mana you nak berniaga dan apa sebab you nak cari duit, you akan buat apa saja sekalipun. You takkan salahkan HQ, you takkan salahkan leader. Leader cari customer. Kita orang menggunakan konsep berkongsi rezeki. Kan, berkongsi rezeki. Kita orang bagi harga agent, kita orang bagi harga dropship, maksudnya kita orang berkongsi rezeki. If possible, kita memang nak terus direct dengan customer, tapi menggunakan kaedah berkongsi rezeki. Dan agent tu sendiri pun kena bertindak untuk dapatkan duit. Tak boleh nak harapkan orang lain. Kejap.
Tak boleh nak harapkan orang lain untuk bagi duit kan. Kita punya keluarga sendiri, dan kalau kita minta dengan manusia, kita punya ada kekangan juga. Kalau kita minta dengan satu manusia tu kita minta duit, tapi orang tu pun ada kekangan dengan family dia juga. Diorang pun ada tanggungjawab sendiri, diorang pun ada komitmen diorang sendiri. Dan kalau kita nak mengharapkan orang lain memang susah. Dan salah satu orang cakap yang kebaikan berniaga ni adalah bila you tawakal dan you berharap hanya pada satu, iaitu Allah. Kalau you hanya berharap kepada rezeki Allah, insyaAllah you akan senang, you akan mudah. Nurul sendiri pun kalau Nurul ambil stok, Nurul tak pernah salahkan HQ. Nurul tak ada cakap, HQ ni apalah, nak habiskan stok diorang cari stokis. Diorang nak habiskan stok, diorang cari stokis. No, sebab Nurul tahu Nurul jadi stokis sebab Nurul nak berniaga, Nurul nak belajar berniaga, Nurul nak ada saving, Nurul nak ada investment, Nurul nak ada financially free. I know what I want. Nurul tahu apa yang Nurul tahu. Nurul tahu apa yang Nurul nak. So Nurul takkan tunggu sampai HQ push. Nurul takkan tunggu sampai orang lain push. Sebab Nurul tahu Nurul nak income hari-hari. Dan I have to do that. Dan untuk korang yang kat luar sana, yang korang nak berniaga dekat luar sana, jangan berniaga sebab tengok produk tu viral. Jangan berniaga sebab produk tu bagus. Ataupun, bukanlah produk tu bagus, maksud Nurul. Jangan berniaga sebab you tengok orang lain kaya dengan produk tu. Sebab usaha kita berbeza. Kita punya usaha berbeza, rezeki kita pun berbeza. Kalau kita buat produk yang dia nampak viral, tapi kita tak buat macam yang dia buat, dan dia takkan dapat apa-apalah. Saya pun dan dia takkan dapat apa-apalah sebab usaha kita takkan sama dengan dia. Macam contoh orang-orang jutawan dekat luar sana kan, dia tak tidur. Kadang-kadang pukul 3, 4 pagi baru dia tidur. Pukul 5 dia dah bangun tahajud. Lepas tu dia solat subuh. Lepas tu dia dah start pergi posting, pergi COD, jumpa orang semua sekali. Sebab tu dia boleh berjaya. Tapi kalau kita yang tak berniaga, yang orang kata tak nak berusaha, lepas tu kita pun bangun pukul berapa, lepas tu tak pernah bertawakal, tak pernah amalkan ayat-ayat Waqiah, Al-Mulk. Lepas tu kita pun tak pernah nak pergi jumpa orang, kita pun tak pernah buat macam dia buat, tapi kita mengharapkan kita jadi jutawan macam dia. Memang tak boleh lah, memang tak boleh. For me memang tak boleh, memang tak akan jadi sampai bila-bila. Okey, inilah satu benda yang you selalu fikir. Kalau you selalu buat benda yang you selalu buat, tapi you mengharapkan perbezaan yang berbeza, itu adalah satu benda yang sangat-sangat kelakar. For me, sangat-sangat kelakar. Kalau you mengharapkan benda yang you selalu buat everyday untuk you dapatkan RM1,000 sales, tapi you mengharapkan you dapat RM10,000 bulan tu, maksudnya you takkan dapat. Sangat-sangat tak boleh dapat. Okey, sebab tu kalau you nak tahu you punya tahap ilmu tahap mana, bila you dapat sales banyak mana. Kalau you dapat sales 1,000, maksudnya tahap you punya ilmu hanyalah tahap 1,000, maksudnya you cuma tahu macam mana tahap nak buat 1,000. Tapi kalau you boleh push diri you lebih jauh, dan you boleh buat lebih jauh. So itulah dia tips-tips nak kekalkan momentum setiap hari. Yang penting kena ada dalam circle. Anda kena ada ilmu, anda kena ada sahabat-sahabat yang tolong mentolak anda kena ada matlamat, anda kena ada hala tuju, anda kena ada big why anda kena berdisiplin, anda kena ada strategi, everyday kena ada. Itu sangat-sangat penting untuk anda. Okey? So itu saja pada Nurul. Nurul nak packing dah, nak pergi post laju pula lepas ni, nak kena post barang, nak kena jumpa COD. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih atas rezeki Allah hari ini. So Nurul ucapkan kepada anda, jaga diri baik-baik. Okey, jaga SOP. Sekarang COVID dah makin lama makin merebak. So Nurul harap anda diberikan kesihatan yang terbaik, insyaAllah. So nama saya Nurul Sharafina. Saya daripada Fisha Billion Enterprise. Kepakaran saya adalah membantu si rumah menjadi usahawan hanya bermula daripada rumah dengan menggunakan dua produk ini, iaitu keripik ibu dan juga bubble belly oil. Assalamualaikum, selamat pagi.